Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita sama-sama dapat menunaikan solat maghrib secara berjemaah kerana Allah Ta'ala. Kita semua ni, segala amal baik kita jangan diniatkan selain Allah. Wajib diniatkan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berniat kerana Allah, Allah Ta'ala pasti akan memberi kebaikan kepada kita berbanding kita niat selain Allah Ta'ala. Tuan-tuan pergi umrah kerana nak berubah, bukan niat tu. Niat pergi umrah kerana Allah Ta'ala, maka Allah beri kebaikan kepada kita. Bukan kerana kita pergi sana nak berubah. Kita pergi kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan beri perubahan kepada kita. Tuan-tuan mengaji agama di surau-surau bukan kerana yang lain, kerana Allah Ta'ala. Pasti Allah Ta'ala akan bagi kebaikan di atas ilmu yang tuan-tuan hadapi. Jadi kita kena ubah niat kita tu. Semua kerana Allah. Sebagaimana kita pergi kerja kerana nak naik pangkat. Pangkat akan dapat apabila kita bekerja kerana Allah. Allah akan bagi, insya-Allah. Apabila kita bekerja niat kerana Allah, bukan juga cari nafkah. Kerana Allah, nafkah tu pasti dapat. Kita kena maklumkan kepada semua masyarakat supaya apa benda yang kita buat atas muka bumi ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi malam ni kita sambung hadis ke-20 kitab Akhlak Mulia, Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Zar radhiyallahu anhu. Abi Zar ni gelaran Abi Zar, Abu Talhah, kan? Apa lagi? Abu Tulah. Abi Zar ni namanya Jundub bin Junadah, tapi zaman tu dipanggil Abu Zar. An Abi Zarrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Rawahu Muslim. Daripada Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, Abu Zar ni penduduk langit bumi mendoakan dia. Penduduk langit bumi mendoakan dia atas kebaikan dia. Ini Abu Zar ni. Dia tak kaya pun, dia orang miskin je. Tapi penduduk langit dan bumi mendoakan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku. Dia pernah bercakap dengan Rasulullah, wahai Abu Zar, jangan engkau menganggap hina suatu kebaikan, walaupun kebaikan itu berupa senyuman yang manis apabila bertemu saudaramu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sempoi je tuan-tuan sekalian amalan ni. Nabi kata jangan hina kebaikan yang sempoi-sempoi ni. Sempoi ni bahasa kita lah. Senyum je, manis muka, ini antara sunnah Nabi yang baik. Tuan-tuan sekalian. Dan dalam wa fi riwayatin anhu qala, riwayat lain pula nak menguatkan lagi apa yang Nabi sebut dalam hadis lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun, rawahu Tirmizi, riwayat Imam Tirmizi pula. Tadi riwayat Imam Muslim. Sama je ketinggian hadis ni. Dan dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyumanmu terhadap saudaramu itu adalah satu sedekah. Lagi hebat, tuan-tuan sekalian. Jadi pada malam ini kita bincang pasal senyuman je. Simple, kan? Masalahnya kita boleh buat ke tidak, itu persoalan dia. Banyak kali kita mendengar hadis tentang kebaikan, persoalannya kita boleh buat ke tidak, bergantung kepada diri kita lah. Baik, kita tengok zaman Nabi SAW ya. Kisah Nabi, keterangan sekejap lagi saya baca. Kisah Nabi ditarik selendang oleh Arab Badui. Nabi sedang naik unta. Arab Badui ni dia tarik selendang yang Nabi pakai di leher. Selendang tu berat, dia tarik, maka ada kesan pada leher Nabi, tarikan yang kuat oleh Arab Badui. Baik, ya Muhammad, kata Arab Badui ni, aku nak hartamu. Dia direct kepada Nabi macam tu. Kerana Nabi jawab, kerana kamu kasar kepadaku, aku harus dapat balasan yang setimpal. Itu jawapan Nabi. Kan? Kata Badui ini, tak mungkin, kata Badui, kau tak dapat balasan yang setimpal. Apa balasan yang setimpal? Patutnya Nabi balas balik. Nabi balas balik dengan kaedah yang sesuai. Jadi kata Badui ini, aku akan minta kau duit, tapi kau kata kat aku balasan yang setimpal. Tak mungkin wahai Muhammad. Kenapa tak mungkin, kata Nabi? Kerana engkau tidak membalas kejahatan aku, kejahatan dengan kejahatan. Jawapan Badui itu, tuan-tuan sekalian, dia sebut dia heran tengok Nabi ni. Kan, kerana Nabi tidak balas dengan kejahatan. Nabi sebut, orang Badui itu sebut pada Nabi, Nabi pun tersenyum. Apa yang disebut oleh Badui itu, kan? Maka Nabi tunaikanlah permintaan Badui itu. Senyum je, tak marah pun apabila ditarikkan selendang yang Nabi pakai dekat leher. Ada kesan. Itu Nabi. Tuan-tuan boleh buat macam Nabi buat. Orang buat kat kita, kita senyum kalau dapat. Kan? Macam suami marah isteri, boleh isteri senyum? Tak akan senyum. Tak akan. Isteri marah suami 3 hari, suami senyum tak? Tak senyum juga. Susah, tuan-tuan sekalian. Last suami akan pergi kedai mamak, memikirkan masa depan. Duduk je, apalah salah aku hari ni, kan? Nampak? Jadi senyum ni bukan senang nak buat. Nabi boleh buat ketika dia dikenakan oleh Arab Badui. Tu Nabi. Baik. Tersenyum bila kita berjumpa sahabat adalah lambang kesucian hati terhadap sahabat. Lambang kesucian. Tu susah nak buat tu. Datang surau tak senyum. Apa sebab tak senyum? Tanyalah dia. Senyum tak boleh buat-buat, dia datang daripada hati senyum. Kan? Jadi kita kena datang surau senyumlah. Di pejabat senyum, kan? Jumpa ketua jabatan senyum, jumpa anak-anak senyum. Kita pastilah seorang ayah dengan anak tak pernah senyum. Itu pasti. Itu pasti. Dan anak-anak zaman sekarang ini, ayah tak boleh marah seperti ayah kita marah. Zaman dah berubah. Senyum je. Tak nak pergi sekolah, senyum je. Kan? Betul. Ayah zaman sekarang dah macam itu dah. Tak boleh elak lagi dah. Tak boleh elak lagi.
Memang macam itu. Ayah kita hentak kaki je, kita dah pergi sekolah. Zaman dulu mata jegang aja pergi sekolah. Sekarang tak boleh macam itu. Senyum je. Tak pergi sekolah ke apa Mamat? Tak pergi ayah. Senyum. Tak apalah. Macam tu. Itu zaman yang saya tengok lah sepanjang saya jadi cikgu tu. Mak ayah dah macam tu dah. Datang jumpa kita, tengok report card. Merah leha. Tak apalah. Senyum. Cikgu pun senyum. Dia pun senyum. Saya pun selamat. Kenapa dapat TP3 ni matematik? Tak boleh jawab lah ayah. Tak apalah. Senyum ayah dengan anak sini je. Muka dia. Itu je. Settle lah sebenarnya. Sebab zaman sekarang dah berubah. Anak kita tidak lagi takut dengan mak ayah sebab mak ayah senyum je. Tetapi kalau anak tu tak semayang, senyum juga, jahanam. Tak semayang, tak apalah, senyum. Tak boleh. Ni kena kita marah. Okay, habis ya? Jadi tuan-tuan sekalian datang surau, senyumlah. Persoalannya, boleh tak senyum dengan kakak leha tu? Kan, Ridwan pergi surau, nama Ridwan. Senyum dekat kakak leha tu boleh? Boleh. Senyumlah kak. Akak pula, ya Allah, dia senyum ke aku pula. Lain pula jadi dia. Dia yang payah kan. Payah kan. Senyumlah. Saya kat surau senyum dengan makcik-makcik tua tu. Makcik, tak senyum dengan saya ke? Gigi dah tak ada ustaz. Macam mana? Okey. Makcik surau saya tu suka tegur saya kat surau. Balik keluar semayang je. Assalamualaikum ustaz. Ustaz sihat? Ya Allah. Rasa macam dalam syurga rasa orang. Nampak dia tegur kita. Kita pun, kak sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Senyum dengan kita. Senyum itulah sedekah. Senyum itulah kesucian hati. Ini yang payah. Biasanya senyuman ini beriringan dengan salam yang diberikan. Jarang orang senyum biasa. Mesti bagi salam. Assalamualaikum, senyum. Macam tu. Tu bila masuk program motivasi, mesti motivasi katakan balik sekarang, sebut nombor 3 dekat mak ayah ya. Macam tu. Jangan sebut 1. 1 tu tak senyum. 2 senyum kambing. 3 baru senyum betul. Balik je sebut perkataan 3. Macam mana sebut 3? 3. Senyum. Abang senyum 3. Itu je kaedah motivasi bagi tahu kat kami dulu. Jumpa orang je tak nak senyum, sebut 3. 3. Senyum dah. 3. Senyum dah. 1. Tak boleh. 1. Blur tak boleh. Kalau 2 senyum kambing. Yang bagus 3. Bang 3. Pahalan. Sebut 3 kakak-kakak bila balik sekarang. Abang berubah kan? Obek lain pula. 3 ya. Tapi bagi salam pun dah tak nak dah. Tak tahulah apa nak jadi orang zaman ni tuan sekalian. Tak nak bagi salam pun tak nak, tak tahulah. Mungkin dia makan sayur lebih agak, tak tahu kan. Tak boleh nak bagi salam lah, tahulah. Kita bagi salam pun orang heran. Jauhlah. Orang yang ketuk-ketuk dekat simpang 4 tu, kita bagi salam ni jawab. Yang ketuk-ketuk kan. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Betul. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kau ingat aku gila ke? Betul? Tak gila makcik. Aku tak gila lah. Engkau yang gila. Okey. Ting 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 ting. Bagi salam kat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pakcik duduk tu, dia duduk dengan anak dia. Anak dia kata apa? Biarlah ayah, biarlah. Asal dia bahagia sudah. Anak dia.
Itu pun pergi makan dekat kedai makan, dia pun makan depan kita. Sudah. Macam mana cakap ni? Saya pernah makan dengan pakcik tu. Aku ada sejarah lah. Aku tak macam ni. Okeylah pakcik, tak apa. Asal pakcik sihat sudahlah. Dia okey je kan. Kejap dekat Semonyeh, kejap dekat Simpang Broga. Macam mana dia pergi ni? Nampak? Kita kena menghargai dia lah. Dan mungkinlah ada sejarah-sejarah yang kita tak tahu. Bagi dia RM10, suka dia. Baik. Dengan itu keadaan bertambah mesra dan hati pun bertambah cinta. Okey. Dan Nabi pernah berjumpa dengan seorang zaman Nabi yang bersetubuh ketika Ramadan siang hari. Kan? Jumpa Nabi, ya Rasulullah. Nabi ni kan orang jumpa banyak tanya soalan. Ya Rasulullah, aku telah buat kesilapan paling besar dalam Ramadan. Kau buat apa? Saya telah bersetubuh dengan isteri saya siang hari. Nabi kata, bebaskan hamba. Hamba tak ada ya Rasulullah. Kalau tak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, aku dah tua ya Rasulullah. Aku tak mampu nak puasa 2 bulan berturut-turut. Kau tak mampu juga. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Memberi makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, aku pun miskin. Jawapannya. Bila keadaan terdesak begitu, Nabi macam mana nak buat? Kan, nak relatekan dengan senyuman ni. Nabi relax, tak marah pun. Okey, macam inilah. Aku ada satu bekas kurma. Bekas kurma ni aku bagi kat kamu. Kamu sedekahlah pada orang yang meminta-minta. Apa jawab pakcik tua ni? Ya Rasulullah, akulah orang yang minta-minta. Akulah fakir. Nabi terus senyum lah. Senyum Nabi. Power pakcik ni jawab. Senyum je. Ya Rasulullah, aku ni fakir. Aku yang patut terima kurma ni. Tak patut aku bagi ke orang. Nabi pun terfikir juga. Senyum dia, gelak dia. Kan? Bagi Nabi tu lucu. Sampai Nabi tersenyum nampak gigi. Jawapan yang diberi oleh pakcik tua tu. Wahai pakcik, kalau macam tu pakcik makan sendiri je lah. Ataupun kalau pakcik ada lebih, bagilah mana-mana kaum kerabat yang susah. Mudah je. Jadi dalam isu ni, kalau sesiapa yang bulan Ramadan terlanggar prinsip puasa Ramadan, bersetubuh di siang hari, itu cara dia. Merdekakan hamba tak ada, berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada yang tertinggal. Kalau satu tak buat, ulang balik. Masya Allah. Yang ketiga, 60 fakir miskin. Itu orang buat sekarang. Tu kadang orang tua-tua tak bagi kahwin ketika bulan Ramadan. Saya pun heran, kenapa tak bagi ya? Awak tak tahu. Dia kata jangan kahwin ketika bulan Ramadan. Saya pun heran, ada fatwa ke? Zaman saya kahwin dulu bukan bulan Ramadan. Tak, selepas raya. Baik. Jangan kahwin masa Ramadan. Bulan Syakban pun jangan. Heranlah kita. Sebenarnya orang tua berfikir, nampak, baru kahwin kan, puasa pula Ramadan. Ya Allah, hai. Ui, bahaya kata dia. Sebab kita baru jumpa. Macam tuan-tuan kahwin macam mana? Cuba fikir balik. Macam mana Ustaz? Dah lupa lah. Macam tu lah. Nabi nak bagi tahu, Nabi ni suka tersenyum. Walaupun orang tu datang ada masalah, Nabi senyum je. Okey. Jabir bin Abdullah, saya tambah satu hadis lain tuan sekalian. Rasulullah SAW tidak pernah melihatku sejak aku masuk Islam kecuali beliau tersenyum. Hadis riwayat Imam Bukhari, senyumnya. Tapi tuan sekalian, tak semua orang boleh senyum sejak azali. Kita tak boleh marah dia. Sejak lahir dia tak boleh senyum. Muka dia macam tu, nak senyum tak boleh. Itu adalah sikap dia. Biar je. Tak boleh senyum langsung. Daripada kecil sampai besar, sampai aku memang macam ni, aku tak boleh senyum lah. Adakah kawan saya macam tu? Tak boleh senyum. Biarlah. Ada sunnah lain yang dia akan buat. Tuan-tuan yang boleh senyum ni, senyumlah. Kan? Sebelah rumah saya tu
Seorang kakak jiran saya kan, dia suka tersenyum. Senyum je. Kan, umur 50-an dah pencen. Senyum je. Saya pun senyum jugalah. Senyum kan. Yang sebelah jiran muda sikit daripada saya, 30-an. Kejap senyum, kejap tak kan. Kejap senyum, kejap tak. Yang sebelah senyum aja. Hui, saya pun suka. Saya pun senyum dengan dia. Dia senyum dengan dia, dapatlah karipap. Okeylah. Nah, ustaz karipap. Senang. Tu kelebihan senyum ni, dapat barang kan. Macam tu. Walaupun senyuman itu mudah sekali dilakukan, namun banyak yang tidak dapat melaksanakan, kata ulama. Ni betul, termasuk saya juga. Bukan senang nak senyum. Bukan. Kan, dekat sekolah kita buat cara sekolah, dekat surau buat cara surau. Kadang-kadang kat sekolah kena senyum dengan budak. Budak senyum, budak suka. Ustaz, hari ni Ustaz masuk tak? Masuk. Yes. Okey, baik. Kenapa dia nak masuk? Sebab kita tak marah dia. Ustaz, cikgu matematik hari datang tak? Tak. Ye. Nampak budak. Kita tahu. Sebab cikgu matematik kena marah budak. Tak ada senyum cikgu matematik, saya tengok tak ada. Nampak maksudnya budak sekarang macam tu. Senyum dia suka. Senyum dia bagi dia suka. Saya pernah tanya budak, apa pandangan awak terhadap cikgu? Cikgu ni kalau dapat jangan mengecilkan hati murid. Jawapan dia, kami ni kadang-kadang terasa hati kat ustaz, cikgu label-label kami ni tak pandai lah, pemalas lah, kecil hati kami. Saya ambil lah benda tu sebagai bahan saya. Tak boleh cakap macam tu kat budak. Kau ni pemalas lah, macam abang kau juga masa abang ni kau darjah 6 dulu. Kecil hati. Tak boleh. Itu apa nak buat? Sonjom je lah. Buat kerja tak? Tak. Bagus. Dia pun relax je. Rupa-rupanya budak-budak ni kajian saya terperinci. Sekolah rendah tempat dia bermain saja. Menengah baru dia power. Sungguh. So rendah tempat dia main. Menengah baru dia bagus. Jadi selayan sebagai budak-budak aja. Menengah, budak ni belah hujung laku merah. Sekarang Jerman. Budak saya Jerman sekarang, engineer. Sekolah rendah merah semua, tak nak belajar, masuk tandas. Bila saya kaji balik sebagai cikgu, sekolah rendah tempat mereka bermain, bersukaria, nak happy je. Menengah baru dia fikir masa depan dia. Maka saya ambil pot benda tu. Datang sekolah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz bagi salam kat kita lah. Lain macam ni. Kau tak bagi salam kat aku salam kat kau. Kita bagi salam kat dia. Budak nak macam tu je. Jadi cikgu sekarang senyum je lah. Buat kerja? Tak. Bagus. Duduk dan diam sudah, senyum. Macam tu je. Nanti dia besar, dia okey. Bila datang mak ayah, macam mana dengan anak saya ustaz? Cantik. Power. Saya kata, ni macam. Ya ke? Lain benar ya? Yes, ni bagus. Sebab dia tak buat jenayah di sekolah. Sebab datang sekolah dia nak happy. Itu je. Saya tahulah. Sebab dah 23 tahun cikgu ni faham sangat. Menengah bau dia build up balik diri dia, bau dia ada momentum, tahu dah pergi Korea. Budak-budak kita. Tuan-tuan jangan risaulah, budak-budak anak dapat tu 9E, semua E ni, ya Allah. Tamatlah riwayat anak kita ni bang. Habislah, tak ada masa depan lah ni. Jangan, tuan-tuan sekalian, jangan. Pengalaman saya semua TikTok. Tiba-tiba dia kahwin awal, dapat anak 12. Sabar tahu. Baik ya. Kerana senyuman itu satu lambang luaran yang mencerminkan kecintaan yang ada di dalam hati. Okey? Kalau hati memang tidak cinta kepada seseorang, maka senyuman itu memang tidak cinta kepada
Kalau hati memang tidak cinta kepada seseorang, maka senyuman itu tidak dapat dibuat-buat. Tak boleh. Mesti dalam hati je. Daripada hati benda tu keluar. Okey? Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, zaman Nabi ketika tak hujan-hujan, adalah pemuda ni dia jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, hujan tak, kita ni tak hujan dah, boleh tak kau doakan hujan?" Nabi doalah. Hujan turun. Lepas Nabi khutbah tu, Nabi doa. Hujan turun tak berhenti sampai Jumaat depan. Tu dia. Bayangkan. Sampai banjir. Banjir pada tempat pemuda yang minta doa tu. Hari Jumaat tu hujan lebat tak berhenti banjir. "Ya Rasulullah." Datang pula pemuda yang sama. "Ya Rasulullah, kau doa hari tu hujan tak berhenti ya Rasulullah. Boleh tak kau doa hujan tu tak kena kat kami?" Nabi pun senyum dia. Nabi senyum. Kelakar. Nabi pun doa, "Ya Allah, hujan ni di sekitar kami ya Allah, jangan atas kami." Tu doa Nabi. Turun khutbah je, pemuda ni jumpa, "Ya Rasulullah, hujan tak berhenti sejak Jumaat yang lalu sampai Jumaat ini banjir ya Rasulullah. Boleh tak doa sipi-sipi tak kena kami?" Nabi pun senyum. Lawak ni, lawak. Nabi pun senyum. "Kau ni lah, aku dah doa hujan, kau minta supaya hujan tu ke tepi." Nabi doa dalam hadis, "Ya Allah, di sekitar kami ya Allah, jangan atas kami." Nabi sebut 2-3 kali dalam doa tu. Allah Ta'ala bila Nabi minta, tuan-tuan sekalian, makbul. Hujan tu turun dan Jumaat sekitar Madinah, tak masuk dalam Madinah. Tuan-tuan sekalian, senyum pemuda tu, "Ya Rasulullah, tak kena kat kami lah." Memang aku dah doa dah. Si bayi tak doa, ya Rasulullah, boleh tak panih saja. Hidup. Nak menunjukkan Nabi senyum. Orang cakap apa, minta apa, Nabi tak pernah marah. Maknanya seorang imam bila orang datang, jangan marah kat orang tu. Imam kan, imam. "Tuan Imam, malam ni free tak?" "Apa free?" Marah. Alamak, imam ni kasar pula, tak jadilah. Jumpa imam dua. Imam, malam ni boleh tak buat tahlil?" "Boleh." "Bagi nama." Allah SWT. Kan senang macam tu kan. Kadang-kadang ada imam yang temper hari tu sebab isteri marah dia, sebab dipaksanya suami pergi jadi imam hari tu. Suami tak nak. Abang ni imam suruh tak pergi, dia pergi jugalah. Kau ni mokak lah, pergi. Tu yang datang orang tu kena pelompang. Senyum ya, imam-imam yang ada kat mana-mana lah. Orang jumpa suruh buat air tawar, buat je lah air tawar. Walaupun tak kerti kan, "Imam boleh buat air tawar?" "Tak boleh, saya ambil je buat tawar." Nah, ambil. "Agak-agak makbul tak Imam? Kau minumlah dulu." Banyak surau saya tu jumpa kita buat air tawar. Yang baru-baru ni cucu menangis tak berhenti malam-malam. "Bang, cucu ni air tawar saya buat ni, jangan bagi dia minumkan kombung perut dia, sebab dia baru 3 minggu lahir." Tak boleh minum Ustaz?" "Mana boleh minum air mineral orang baru lahir?" Tak boleh? Tak boleh. Sebab dia kena minum air susu maknya saja. Risau cucu je bila malamnya menangis tak berhenti. Kalau menangis setiap pukul 11 setiap hari, itu gangguan. Pukul 11 dia pop menangis, 11 tangis, itu gangguan. Memang macam itulah. Kalau dia menangis pukul 8 pagi, lepas tu pukul malam, pukul 9 malam dia nangis, lepas tu tak nangis balik, itu bukan gangguan, itu standard penyakit dia. Tapi kalau anak kita menangis setiap malam, tempat pukul 12 ting nangis, gangguan. Setiap hari macam tu, tak 12 nangis, gangguan. Tu gangguan. And apa ubat dia? Ubat dia ayah tak boleh buat air. Dah kerana dia minta buat air, sungguh-sungguh tolonglah Ustaz buat air. Buat air macam mana nak buat ni? Saya beli air. Buka air tu, doa, baca Quran, berapa live saya baca Quran dulu, baca doa semua tiup. Nah,
Ingat Maya, jangan bagi baby tu minum air ni, sapu je. Sepatutnya tak perlu buat air. Air kerusi saja, tiup kat budak tu. Dan bila ada orang balik malam, jangan disentuh budak tu. Puncanya dia kata sebab adik ipar dia balik malam. Setiap malam balik, jin tu ikut pergi usik budak tu. Tu punca dia nangis. Kan? Buat je. Jadi orang minta tolong, senyum jangan selah, jangan marah-marah, jangan stres. Okey? Macam tu. Baik. Kalau dibuat-buat senyum tu, maka ia akan kelihatan tidak begitu manis, atau dalam bahasa lain dikatakan senyum kambing. Saya tak pernah tengok kambing senyum macam mana. Payah nak tengok senyum kambing ni. Payah kan? Saya bukan tak pernah tengok senyum kambing. Kambing tu dia tanduk saya dah. Dia marah kat kita, dia tanduk tempal lanting kita kat kampung. Betap dia tanduk bontot saya, tak patah bontot tu kan. Power kambing tu sebab Nabi gembala kambing. Tuan-tuan sekalian. Okey. Jadi senyuman manis ini pada hakikatnya bukan suatu yang mudah dilaksanakan, betul kan? Memang bukan mudah. Siapa boleh buat ni, satu benda yang Allah bagi rezeki kat dia. Saya sebut surau saya ni ramai yang suka senyum. Suka senyum jemaah-jemaah ni kan. Lepas tu saya kata jemaah sini semua baik-baik lah, saya kata. Macam surau ni juga jemaah baik-baik semua. Saya suka tengok. Baik-baik semua senyum. Alhamdulillah, salam kita senyum. Jemaah ni macam terbaik di dunia, surau ni. Baik sangat. Ada masalah, suka senyum. Baru-baru ni saya pergi kuliah dekat fasa dekat Kesuma ni, masuk motor dalam parking penceramah yang telah dibuat baru, cantik. Masuk motor letak tepi, parking penceramah cantik, saya masuk pop, masuk tak tepi. Saya datang 6.45. Masa tu tak ada orang, masuk gelap, buka lampu, duduk menundung masa hadapan. Biasalah duduk. Datang pakcik 2 orang. Kita dah kata dah, motor jangan parking situ. Tak reti-reti lah orang ni. Motor saya tu. Saya diam je lah. Buat tak tahu. Tak siapa tak parking dekat penceramah. Saya pun tak tahu dulu. Tak tahu, relax. Itulah parking nanti cantik. Orang parking situ kan dah cakap. Relax. Sabar. Dah masuk je, disembang lagi. Tahlah sapulah yang parking. Lepas tu saya pandang, saya senyum. Pakcik, motor saya tu, Allahu Akbar, ampunlah ustaz. Tak apa. Saya naik motor tu sebab saya parking ujung, bukan tengah-tengah. Kalau tengah-tengah orang angkat motor saya. Tuan-tuan sekalian. Soalnya pakcik tu macam bersalah dah. Masa kuliah tu dia macam rasa bersalah sangatlah. Tak apa, tak marah pun. Motor saya banyak kali kena angkat lah. Dekat saudara sendiri pun kena angkat juga. Orang angkat motor saya. Motor orang sendiri pun motor pun kena angkat. Padahal diorang tahu motor saya. Sila alihkan motor ni ya, penceramah tak sampai lagi. Kan dah sampai. Ilallah. Tu orang bengang tu. Lain kali ustaz naik kereta lah ustaz. Payahlah. Ya itu. Senyum je, jangan marah. Sebab senyum ini membawa sedekah kepada kita. Okey. Ia memerlukan kepada suatu persediaan yang mantap terlebih dahulu, seperti senang hati baru boleh senyum. Kalau tak senang hati tak boleh senyum ya. Senang hati, gembira, baru dapat duit, senyum. Baru kahwin, senyum. Baru balik travel, senyum. Boleh cakap. Kalau ketika tu ada masalah, tak akan boleh senyum. Tak boleh. Lapang dada, bersih jiwa dari pengaruh sifat-sifat permusuhan dan kesombongan. Sedang bermusuh, tak boleh senyum. Ketika sombong, tak boleh senyum. Sombong,
Sebab apa? Patut aku dapat anugerah cemerlang, bukan dia. Tak senyumnya. Patut tahun ni aku yang dapat, dia pula dapat. Tak akan senyum. Susah. Sebab pertembungan kesombongan itu. Kalau dia dapat, dia senyum. Aku layak dapat. Senyum ni mesti dia tenang dulu, senang hati. Macam suami ni kan, bila bersama isteri kan, lepas bersama isteri kan, dia kan senyum je kan. Cuma agak tak tengok. Dah je, mana bang? Bawa minum air, senyum. Tadi muka dia macam bersama isteri, senyum deh. Nampak? Senang hati. Allahumma salli. Macam juga Nabi telah diprank oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali prank Nabi. Tahu prank tak? Dia ni lah buat benda yang Nabi boleh balas balik dengan bagus. Kisah Ali bin Abi Talib, dia makan kurma dengan Nabi. Dia makan banyak, orang makan sikit, dia makan banyak. Maka biji yang Sayyidina Ali makan tu dia letak dekat sisi Nabi. Prank. Oh, Nabi makan banyak ni. Dia letak Nabi tuan-tuan sekalian. Lepas tu kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, banyak makan kurma. Apa buktinya? Tu biji tu banyak. Oh, engkau lagi banyak. Kau makan dengan biji-biji sekali. Aku makan dia punya biji kurma tu, aku tak tepi. Maknanya aku tak bagus, tak hebat, tak makan banyak. Kau lagi banyak makan Sayyidina Ali. Sudah, dua-dua senyum. Aku pun konon, Nabi pun terkejut. Dia prank juga. Letak biji kurma sebelah Nabi. Gurau. Nabi tak marah pun. Nabi prank balik. Rupa zaman Nabi dah ada prank juga. Terkejut Sayyidina Ali lah. Tak marah pun kan. Penuh kesenyuman Nabi dan para sahabat. Oleh kerana itu Nabi SAW mengatakan bahawa senyuman yang manis itu sebagai satu sedekah, kerana bukan senang nak buat. Bila satu sedekah yang akan didapati pahalanya bila? Pada hari kiamat nanti. Orang tanya, boleh tak semayang senyum? Susah nak jawab. Allahu Akbar. Susah nak jawab soalan tu sekalian. Ada orang tanya, ustaz, kalau semayang senyum boleh tak? La ilaha illallah. Macam mana nak jawab ni? Jarang orang semayang senyum. Jarang. Senyum tu semua jadi ikut ke semayang. Allahu Akbar. Saya pun tak boleh buat lah kan sembahyang senyum. Yang saya tahu, orang tu tengok saya ketika dia sembahyang. Tu je lah. Sembahyang kat itu kan. Allahu Akbar. Saya tengok dia pun tengok kita. Dia buat, saya pun, pakcik tu sembahyang dekat tepi pintu. Tapi dia tengok saya, tengok sini. Pakcik sembahyang ni. Dia tengok. La ilaha illallah segatul. Tengah sembahyang tengok kita. Mana sembahyang macam tu sekalian? Ada yang sembahyang tengok tepi. Saya masuk lewat, pakcik tu, Allahu Akbar. Saya kata luar biasa pakcik ni. Macam tu tengok. Dia tengok soft agak kan. Ya Allah, macam-macam. Ada yang sengit, Allahu Akbar, sengit. Yang hebatnya orang datang tu betulkan. Mak saya kata, ganggu dia. Sengit ustaz, saya tolak dia. Aku tak berani buat tau. Kau tak apalah. Sengit benar ustaz. Allahu Akbar. Latitude dia berubah ke Pakistan nak jadi. Orang belakang ni kau juga, dia boleh tolak si pakcik tu. Pakcik tu boleh ngam lah tu tahu macam ni. Saya kata hebat. Habis semayang, siapa tadi yang ahli saya? Ni pakcik marah. Tak marah lah. Tapi itulah saya terkejut juga, orang pegang saya. Dah pakcik, kiblat tak kono, batal semayang. Ya Allah. Soal lagi semayang yang suka bergerak-gerak. Adik, ini tak ramai. Allahu Akbar. Macam mana nak berhentikan pakcik ni lah. Ya Allah. Dia suka macam tu. Memang macam tu keadaan dia. Nak bila nak rukuk je, Allah. Macam mana nak berhenti? Lepas tu ustaz bagi ceramah, tak boleh semayang bergoyang-goyang. Langsung berhenti dia. Alhamdulillah ada ustaz tu tegur. Tegur dia, tak, bukan kita betul. Dia ustaz tu ceramah tu, dia boleh cakap macam tu. Dah slow goyangnya.
Sikit je. Tak sikit, dah sikit dah. Sekarang dah tak ada dah. Okey. So ada orang macam tu, dia suka goyang. Okey, habis. Jadi kita suka senyuman. Alhamdulillah. Saya tengah sembahyang senyum sebab ada orang pakai baju kat belakang tu. Jangan pakai baju yang ada orang tulis je, tuan. Jangan pakai. Janganlah pakai baju yang ada tulisan kat belakang. Jangan. Belakang dia akan baca. Allahu Akbar. Dah makan ke belum? Belum. Saya. Dia punya baju kartun tu. Dah makan ke belum? Belum. Boleh pula saya jawab pula. La ilaha. Aku tu sembahyang jam teruslah. Baju belakang jangan letak Reunion SMT 93, nama dia 40. Jangan pakai. Allahu Akbar. Ujang kapal Telemong. Kenapa nama Ujang Telemong ni? Tengah sembahyang baca. Jangan pakai baju tu. Jangan. Ramai yang pakai baju Reunion 93. Ini baju dia pakai tu nama-nama samaran kawan-kawan dia. Kapal lah, Togo lah. Kita tengah sembahyang, tertengok, terbaca. Senyum bila? Tu senyum dalam sembahyang. Wallahu alam. Okey. Saya diminta oleh Cikgu Muhammad untuk buat tahlil. Betul ke? Betul lah. Nama tak ada. Ke macam mana? Ke tahlil semua ke? Biasanya orang bagi nama kat saya. Tak ada ya? Maksudnya tahlil biasa je lah. Ada tahlil arwah dia minta buat tahlil atas permintaan jemaah. Kalau ada nama pun lagi bagus. Tidak pun niat lah kan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.